Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan membicarakan tentang syirik kecil, iaitu syirik dalam keadaan kita tak sedar. Ini adalah salah satu topik yang agak jarang untuk kita dengari. Sebab kita pernah dengar dari semasa ke semasa orang cakap pasal syirik kecil, tapi orang tak pernah nak memperluaskan sejauh mana syirik kecil ni mampu pergi. Antara benda yang kita pernah dengar sebelum ni ialah syirik yang kecil. Salah satunya ialah kita percaya pada insurans. Bila kita membeli insurans, tiap-tiap bulan kita bayar insurans tu, dan bila kita keluar, bila kita mandu, kita rasa selamat. Sebab kalau ada orang langgar kereta kita ke, ataupun kita langgar kereta orang ke, insurans akan cover kerosakan yang akan berlaku. Dan di situ kita percaya bahawa insurans lah orangnya yang menjaga kita. So inilah salah satu materi yang salah. Sebab Allah SWT lah yang menjaga kita. Kita memandu macam mana sekalipun, Allah lah yang mengizinkan sesuatu itu berlaku. Kita bawa lah kereta mematuhi lalu lintas, Allah lah sebenarnya yang membuatkan kita selamat sampai di tempat kita nak. So dari segi apa benda kita boleh nampak, syirik kecil ni adalah salah satu benda yang kita senang nampak. Tapi kenapa saya isukan benda ni? Sebenarnya inilah adalah salah satu masalah masyarakat yang berlaku, yang mana ini adalah merupakan satu isu yang sangat besar. Sebab syirik kecil ni sebenarnya bermacam-macam cara. Maksudnya segala apa yang datang pada diri awak, yang awak rasa bukannya datang daripada Allah SWT, itu dah kira syirik kecil. Contohnya, awak baru lepas beli sebuah komputer dan awak kata, okey, dengan adanya komputer ni aku akan lebih bahagia sebab aku akan buat kerja, aku boleh bermain video game, dan hidup aku akan lebih tenang. Lepas awak dapat komputer awak tu, awak tak rasa tenang, awak tak rasa bahagia. Awak ada komputer tapi awak rasa kosong. Disebabkan kerana awak menyatakan bahawa komputer itulah yang memberi kebahagiaan, komputer itulah yang memberi ketenangan. Tapi sebenar-benar yang memberi ketenangan itu Allah SWT. Dan apa yang menarik lagi, apa lagi yang kita boleh listkan? Awak boleh tolong tak listkan saya dekat bawah ruangan komen ni? Awak cuba tulis apa benda lagi syirik kecil yang kita selalu buat. Bila kita berkahwin, kita merasakan bahawa suami kita lah yang memberikan kasih sayang pada kita, isteri kita lah yang akan memberikan kasih sayang pada kita. Padahal kasih sayang tu ialah kecintaan tu Allah letak pada hati kita, barulah kita boleh mencintai makhluk lain. Dan even kita kata kita cinta pada makhluk lain pun, sebenarnya Allah mencintai setiap makhluk ciptaannya. Allah mencintai pada kucing kita, dan Allah jaga makan minum kucing tu melalui kita. So Allah lah yang menjaga kucing tu, bukan kita lah yang menjaga kucing kita yang kita sayang tu. Jadi konsep sebegini harus kita amati dan harus kita berhalusi. Sebab kita harus memahami sebenarnya macam mana mentaliti kita bergerak. So contohlah, banyak kisah-kisah lain lah. Apa lagi syirik-syirik kecil yang berlaku dalam keadaan kita tak sedar. Sebab apa-apa pun 24 jam memang awak kena kata bahawa semua benda ni Allah yang bagi. Kekenyangan Allah yang bagi. Okey, kekenyangan Allah bagi. Lepas tu tidur nyenyak Allah yang bagi. Yes. Ada orang letih tapi tak dapat nak tidur sampai dia menjadi satu tekanan perasaan, sampai boleh bermimpi yang macam-macam. So tidur yang nyenyak itu adalah satu kenikmatan. Tidur kenyang. Apa lagi yang menyebabkan kita mempercayai pada syirik-syirik kecil? Kita percaya apa benda orang kata macam aku akan bagi kau jawatan, dan memang dia bagilah. Aku percaya kata-kata orang tu, dia akan bagi aku jawatan nanti. Tapi sebenarnya Allah yang mengizinkan sesuatu. Dia apa-apa pun kena kata insya-Allah, atas kehendak Allah. Dan inilah permasalahan yang berlaku pada masyarakat, di mana perkara yang berlaku di sekeliling ialah apa benda yang dijamin. Especially bila kita baru berurusan dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia menjamin sesuatu. Dia mengatakan bahawa jika anda membeli produk saya, kalau rosak dalam masa 1 minggu, pulangkan kepada kami untuk ambil produk yang baru. Sebab warranty dia 2 minggu. So rosak dalam masa 1 minggu, bila kita dapat benda tu, bila kita rosak, kita tak pernah terfikir tentang bahawa rosaknya barang yang kita beli itu adalah merupakan satu dugaan daripada Allah,
dan suatu teguran daripada Allah tentang apa benda yang kita buat. So maybe Allah tegur kita dengan cara orang bagi nasihat. Maybe Allah akan tegur dengan cara segala apa benda yang berlaku yang kita ada ni rosak. Tapi tak kenalah, tak sampailah teguran Allah tu kalau kita rasa, kalau kita kata pada diri kita, tak kisahlah benda dia rosak pun, janji warranty ada, boleh tukar baru. So takkanlah barang-barang sekeliling awak ni nak kena tunggu habis warranty baru awak tahu bahawa diri awak tu Allah tegur. Cara Allah menegur awak ni sebenarnya dia mendatangkan suatu perasaan ketidaksenangan dalam hati awak supaya awak terfikirkan tentang sesuatu. Jadi begitulah syirik-syirik kecil yang berlangsung di kehidupan kita ni, yang mana kita menyatakan bahawa kita yakin jam ni lah, jam yang dekat handset ni lah yang akan bangunkan kita. Kereta ni lah, bila kita isi minyak, kita jaga minyak hitam, dia tak akan rosak, dia boleh sampaikan kita ke tempat kerja yang baik. Dan segala apa benda yang berlaku sekalipun lah. Dan especially bila kita berkawan dengan orang-orang yang bukan Islam ni, yang tidak ada mentaliti sebegitu, ke arah cilik kecil lah mereka mengajak. Dia mengatakan bahawa, percayalah Muaz, kalau kau tak ada diploma, kau tak boleh pergi mana-mana. Percayalah Muaz, kalau kau tak ada pengaruh, tak ada siapa nak dengar kau cakap. Dan inilah syirik kecil. Maksudnya, first kali ialah, kalau kita tak ada pengaruh, memang tak ada orang nak dengar cakap. Tapi bukankah Allah Maha merancang, Dia yang menentukan sesuatu, Dialah yang memberikan sesuatu, Dia yang mengizinkan sesuatu. So, kisah apa orang kita ni sama ada macam berpengaruh ataupun tak. Kalau benda tu benar, kita nyatakanlah. Tak kisahlah siapa yang dengar, siapa yang tak dengar, sama ada kata-kata kita tu dapat menukar hati orang menjadi baik ke ataupun tidak ke. Tapi kita cuba sedaya yang mampu apa benda yang kita boleh buat. Sekurang-kurangnya alasan yang kita boleh bagi dekat dunia ni, seronoklah kita kat dunia sentiasa berusaha membuat arah mahu menaik muka, walaupun tak ada orang pun yang mendengar apa benda yang kita nak kata. Jadi saya nak bagi tahu kat awak, anda semua, yakinlah bahawa perkara ini bukan perkara kecil. Syirik kecil ni adalah bukan satu benda yang boleh dipandang remeh. Sebab kita, kalau dalam kehidupan kita baru selesaikan beberapa kisah pasal tidur, pasal kenyang, pasal insurans. So baru 3 benda. Ada berapa banyak lagi syirik-syirik kecil yang kita buat sampai suatu tahap kita ni tidak layak untuk duduk di bawah naungan khalifah. Duduk di bawah khalifah ni adalah duduk di bawah naungan yang menjaga kesejahteraan. So macam mana Allah nak menjaga kesejahteraan diri kita ni kalau setiap pemberian yang Allah bagi, kita asyik mengatakan bahawa benda tu pemberian tu datang daripada benda tempat lain. So macam mana Allah nak jaga makan minum kita kalau kita merasakan bahawa mak bapak kita yang masakkan makanan untuk kita? Macam mana Allah nak memberi rezeki yang banyak pada kita kalau kita kata bahawa gaji kita tertakluk kepada berapa banyak bos kita nak bagi? So tidak layaklah kita duduk di bawah khalifah. Sebab tu sampai sekarang ni khalifah tak naik-naik. Sebab syirik kecil yang kita buat tu. So nampak tak betapa besarnya impact bila kita percaya sesuatu tu berlaku selain daripada Allah SWT. Dan kita buat benda tu dalam keadaan kita tak perasan, kita tak sedar. Jadi banyakkanlah bila kita dapat sesuatu, banyakkanlah berkata iaitu Alhamdulillah. Apa-apa tindakan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. So apa-apa janji yang kita bagi pada orang, apa-apa usaha, kita mengatakan insya-Allah. So segalanya berlaku atas ketentuan Allah, atas keizinan Allah, dan kita hanya merancang, dan Allah jua yang menentukan. Dan pastikan setiap perilaku kita ni katakanlah pada orang sekeliling bahawa Allah lah yang mengizinkan itu untuk berlaku. Janganlah begitu yakin bahawa kalau kita dah berusaha, kita layak dapat apa benda kita nak. Sebab kalau begitu kisahnya, maksudnya kemenangan tu di tangan awak lah, kemenangan tu di milik awak lah. Padahal kita bukanlah sesiapa, kita hanyalah debu, kita hanyalah orang-orang yang tidak berupaya.
yang mana kemenangan tu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala seorang sahaja. Dan sebab tu sampai sekarang saya tak pernah berani kata dengan yakin pada orang bahawa saya akan menyampaikan suatu kejayaan pada diri kamu semua. Saya hanya mampu berusaha dan saya hanya mampu berharap pada Allah SWT. Saya hanya mampu bertawakal. Dan kalau boleh saya akan jadikan tawakal itu sebagai cara hidup yang saya ingin alami. Dan nasihat yang saya nak bagi pada semua orang, memang awak akan kata macam adakah kita semua harus berpura-pura alim? Tapi sedar, apakah yang melayakkan diri kita untuk duduk di bawah naungan khalifah? Apakah yang melayakkan diri kita untuk disayangi Allah SWT? Satu cara saja, bila kita yakin semuanya berlaku atas izinnya. Wallahualam. Apa-apa nanti nyatakanlah juga pendapat awak, apa benda awak rasa, dan insyaAllah kita boleh kongsikan benda ni di episod akan datang. Dan yakin dan cekalkan hati, tabahkan hati, dan banyakkanlah menyebarkan pada orang sekeliling bahawa Allah Maha Berkuasa. Dan insyaAllah mungkin ketenangan tu akan datang atas anugerah yang Allah bagi kepada setiap makhluk yang selalu mengingati dirinya. Wallahualam. Baik-baiklah, saya nak minta diri ya. Apa-apa pun, baik-baik dalam minta diri. Assalamualaikum.